Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan, kita zahirkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memberikan kita kesempatan, insya-Allah, pada hari yang berbahagia ini, hari Khamis, hari berkebetulan di 1 Rejab, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita inilah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang akan berikan kita rahmat, taufik dan hidayah, dan pertemuan yang bakal menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertemuan kita pada hari ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kalau ikut kalendernya kita dah 1 Rejab, hari yang disunatkan untuk kita berpuasa, dan berkebetulan juga pada hari ini kita berada pada hari Khamis, hari yang juga disunatkan untuk kita berpuasa. Maka siapa yang berpuasa pada hari ini, dia mendapat 2 kebajikan. Kebajikan yang pertama, dapat sunat untuk puasa 1 Rejab, dan yang kedua, dia dapat juga sunat berpuasa pada hari Isnin. Jadi alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita kesempatan untuk kita nak menggandakan amalan kita semasa hayat kita di dunia. Kenapa? Kita ambil peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegeralah kamu untuk mengejar keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala seluas langit dan bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan disambung lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, allazina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghais wal 'afina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa itu ialah orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan dia susah dan juga dalam keadaan dia senang. Dan disambung lagi, wal kaziminal ghais, orang yang dapat menahan marah ketika perasaan marahnya datang. Dan yang seterusnya disebut juga di ayat yang sama, wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia yang lain. Jadi pada hari ini, tuan-tuan dan puan, kalau ikut tajuk yang kita belaskan pada awal pertemuan kita, iaitu kita nak bicara tentang satu tajuk yang ringan, iaitu jangan kita bermudah-mudah dalam urusan agama. Jadi tuan-tuan dan puan, kalaulah saya bertanya kepada diri saya, juga kepada tuan-tuan dan puan, pernah tak kita menonton slot drama, kalau kita tengok di TV3 tu, slot drama yang jam 10 malam setiap hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Jadi slot drama ni yang dinamakan sebagai slot Samarinda sangat-sangat popular. Kadang-kadang bagi yang menonton akan rasa ketagih. Kenapa? Bila dah menonton daripada episod yang awal, mana kita nak tahu kesudahan kepada cerita. Dan kebetulan kita, masyarakat kita orang Melayu ni banyak menampilkan kisah-kisah yang sekadar sedap dipandang, kisah yang sekadar untuk menghiburkan hati, membawa kita merasai suasana kesenangan, suasana bagaimana rupanya orang kaya, bagaimana orang kaya itu hidup dan sebagainya. Jadi itulah, kadang-kadang kita terlepas beberapa perkara dalam mungkin dalam kita nak menyediakan hiburan-hiburan yang terbaik, mungkin juga dalam kita nak mengarahkan filem, mengarahkan drama dan sebagainya, kita terlepas pandang daripada yang pertama sekali, iaitu sekiranya ada kaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, sepatutnya kita merujuk skrip kita itu kepada pihak yang berautoriti. Maknanya segala apa yang kita nak laksanakan, contohnya kita nak lakonkan ibadat solat, mungkin juga nak lakonkan ibadat-ibadat yang lain, upacara nikah dan sebagainya, perkara yang perlu kita ambil perhatian adalah jangan sampai lakonan kita ataupun perlakuan kita itu menjadi fitnah kepada agama.
Jadi kalau tuan-tuan tengok kepada kisah yang dipaparkan pada jam 10 malam itu, nama tajuk saya pun terlupa apa tajuknya. Ada saya sekejap saya nak tengok, saya ada buat catatan dalam handphone ni ada, insya-Allah saya cuba tengok kalau ada lagi. Sekejap Okey, kita dah jumpa dah. Kisahnya drama ni bertajuk Kau Cipta Kasih, yang mana dalam drama Kau Cipta Kasih ni salah satunya adalah membabitkan beberapa konflik, iaitu konflik rumah tangga daripada awal hidup berumah tangga sehinggalah mereka ni mempunyai anak dan anak-anak membesar dan anak-anak masing-masing bawa haluan masing-masing. Jadi hari ni kita nak ambil 2-3 perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertamanya, kita ambil yang terakhir, iaitu pernikahan Deja. Deja ni anak yang sulung kepada pasangan Sabariah dan Samad. Jadi untuk kita nak lebih jelas lagi, perkahwinan Deja dengan Afiq ini sebenarnya adalah perkahwinan yang kalau kita ikut kepada apa yang dipaparkan adalah perkahwinan yang tidak sah. Kenapa? Kerana Deja dengan Afiq ini bernikah ataupun melangsungkan perkahwinan berwalikan adik kandung kepada Deja, dalam keadaan Samad iaitu bapa kepada Deja ini masih hidup. Jadi cerita ni agak kelakar lah. Kenapa? Kita paparkan cerita bila ada halangan, bila kata hubungan baik, hubungan antara anak dan bapa tidak berlangsung dengan baik, maka dia memilih untuk berterusan berada dalam konflik dan mengambil jalan yang mudah, iaitu wali bapa tadi yang kita panggil sebagai wali akrab, wali mujbir, yang tidak boleh kita nak langgar semasa mereka masih ada, tapi dipindahkan kuasa wali tadi, peranan fungsi wali tadi itu kepada adik lelaki Deja iaitu Idris. Jadi perkahwinan ini dilangsungkan. Maknanya Deja balik ke kampung bila dia menyedari bahawa nak berkahwin ni tak perlu kepada kehadiran wali, perlu kepada keizinan wali. Maka Deja meminta persetujuan daripada adik dia untuk nak jadi wali, minta kepada adik dia ni supaya jadi wali pernikahannya. Sedangkan kalau kita tengok kepada ceritanya, Samad iaitu ayah kepada Deja ni masih hidup dan dia tidak dimaklumkan pun, tidak diminta kebenaran, tidak juga diminta keizinan, tidak juga diminta wakil walikan kepada mana-mana pihak. Tapi pernikahan ini mengambil jalan mudah, iaitu menjadikan Idris adik kandung kepada Deja ni sebagai wali. Jadi perkara ini sebenarnya sangat jelas disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang masyhurnya disebut la tazawwajul mar'ah al-mar'ata, tidak boleh seseorang wanita itu mengahwini wanita yang lain. Dan yang kedua juga la tazawwajul mar'ah nafsaha, seseorang wanita itu juga tidak boleh nak mengahwini diri dia. Maknanya wanita ini dia ada haknya, nak berkahwin perlu keizinan wali, nak berkahwin perlu kehadiran wali, nak berkahwin juga perlu kepada izin daripada wali, sama ada wali hadir ataupun wali mewakilkan kepada mana-mana pihak. Dalam konteks kita di negara kita ini, biasanya wakil wali itu diberikan kepada jurunikah ataupun penolong penaftar di setiap mukim yang lain. Dan disebut juga dalam hadis yang lain, ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi izni mawaliha fanikahuha batilun. Disebut oleh Nabi SAW, mana-mana wanita yang berkahwin tanpa izin daripada walinya, maka nikahnya itu dikira batal. Bermakna kalaulah berlaku hubungan antara suami dan isteri, maka hubungan tersebut dikira hubungan yang tidak diizinkan, ataupun yang kalau kita panggil berlakunya hubungan kelamin antara suami dan isteri, maka hubungan tersebut dikira sebagai zina. Maka anak yang lahir itu juga akan menjadi anak yang tidak sah taraf. Dan cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah anak dilahirkan itu anak perempuan, bila nak menikah suatu hari nanti, dah perkahwinan itu tidak sah, bapa ataupun bapa biologi oleh kerana anaknya anak tidak sah taraf, mewalikan pula anak yang tidak sah tarafnya itu, maka berlakulah zina keturunan kepada keturunan, maka lahirlah keturunan yang tidak lagi
teratur. Kenapa? Kerana yang pertama kita bermudah-mudahan, kita bermudah-mudah dalam urusan wali, akhirnya menyebabkan perkahwinan itu tidak sah. Ada beberapa perkara yang menyebabkan kadang-kadang kita mengambil jalan mudah kerana pertamanya ketiadaan wali. Maknanya wali tak dapat dikesan, tetapi walinya masih hidup. Maka perkara ini sebenarnya kena rujuk kepada mahkamah. Kenapa? Selagi bapa itu belum meninggal, selagi bapa itu masih lagi waras, tidak gila, selagi bapa itu seorang yang belum hilang kelayakannya sebagai wali, maka kita perlu rujuk pada pihak berkuasa. Dan hak wali itu tidak sewenang-wenangnya berpindah daripada sebapa kandung itu kepada yang lain. Yang lain ni maksudnya kepada adik-beradik kandung, seibu sebapa atau adik-beradik kandung sebapa dan sebagainya. Tidak secara automatik. Kenapa? Dalam kes bapa masih ada, maka tanggungjawab wali itu akan berpindah kepada wali hakim. Sebab itulah kalau ada konflik dengan bapa dan sebagainya, rujuk ke mahkamah. Kenapa? Kita ada peruntukan undang-undang yang kita boleh failkan bagi anak perempuan yang ingin berkahwin dan perkahwinannya itu tidak ada cacat celah dari segi hukum syarak. Maknanya pasangan itu seorang yang sekufu, pasangan itu seorang yang beriman, pasangan itu seorang yang tidak mengancam akidahnya, pasangan itu seorang yang mampu untuk menjaganya, pasangannya itu mungkin bukan seorang penyerayah dan sebagainya, maka failkanlah kes di mahkamah untuk wali enggan. Dan sekiranya bapa masih enggan, bapa kandung masih enggan untuk mewalikan, untuk mengizinkan perkahwinan, maka mahkamah akan buat keputusan untuk melantik wali hakim. Jadi kenapa kita mesti ambil jalan yang singkat yang menyebabkan kita terdedah kepada perbuatan zina? Jadi tuan-tuan dan perempuan, salah satu cerita juga di sebalik wali ini, kadang-kadang kita terlepas pandang. Ramai yang menganggap dengan ketiadaan wali ini maka mudah segala urusan tu untuk kita nak lakukan, ataupun kita nak lepaskan hajat. Sebagai contohnya pernikahan ataupun kahwin lari ke luar negara, contohnya kahwin lari ke selatan Thailand, contoh yang kita ambil. Kadang-kadang ada orang bertanya, adakah perkahwinan di selatan Thailand tanpa kehadiran wali ini sah? Sebenarnya ada peruntukan. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mensyaratkan bahawa ketiadaan wali ataupun keberadaan wali itu jauh lebih daripada 2 marhalah. Maka pernikahan yang dilakukan ataupun yang akad nikah itu sah dengan syarat. Dengan syarat sekiranya berlaku di luar negara, maka jurunikah ataupun wali hakim yang dilantik itu adalah mesti daripada mereka yang diberi tauliah. Makna kalau kata di Thailand, mesti yang dilantik oleh majlis agama wilayah-wilayah berkenaan. Tidak boleh diakad nikah oleh mereka yang tidak ada tauliah. Dan sekiranya berlaku, maka perkahwinan itu dikira tidak sah. Dan ada juga jurunikah daripada Thailand yang masuk ke Malaysia, contohnya di Penggalan Kubur dan sebagainya. Akad nikahnya di Penggalan Kubur, surat nikahnya keluar di Thailand. Maka ini juga dari segi hukum syaraknya tidak sah. Kenapa? Mereka tidak ada kuasa dan mereka tidak diberi kuasa oleh sultan ataupun oleh waliul amri untuk untuk berperanan sebagai pertamanya wali hakim, dan yang keduanya jurunikah yang ditauliahkan. Sekiranya berlaku juga pernikahan sebegini, maka pernikahan ini terdedah kepada pernikahan yang tidak sah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sebagaimana yang selalu kita sebut, bagi yang ingin berkahwin di luar negara, sila pastikan beberapa perkara. Yang pertamanya, sebagaimana yang selalu kita sebut, jurunikah itu ataupun wali hakim itu mestilah yang dilantik oleh pihak berkuasa di negara berkenaan. Yang kedua, syaratnya juga jarak sewaktu pernikahan pasangan dengan walinya, wali yang perempuan, pengantin perempuan ini mesti tidak kurang daripada dua marhalah. Saya pernah ada kes yang dirujuk sewaktu bertugas di selatan negeri, yang mana saya diberitahu oleh isteri, katanya suami telah menceraikan dan kemudiannya telah rujuk dan diceraikan sekali lagi, telah habis tempoh iddah, dan diakad nikah kali yang kedua di satu tempat yang jaraknya antara tempat nikah tu dengan keberadaan walinya tidak sampai pun 2 marhalah.
Kalau saya hitung kira hanya berjarak 40 km lebih. Jadi ini walaupun berlangsung di dalam negara, dan di akad nikah pertamanya, di akad nikah oleh mereka yang tidak ditauliahkan. Itu satu cerita. Dan yang keduanya adalah jarak antara wali dengan pasangan pengantin bersama dengan wanita yang di bawah jagaan wali ni tadi tidak sampai jaraknya 50 km, maka perkahwinan ini tidak sah. Kenapa? Untuk paling-paling minima jaraknya, kalau kita ikut beberapa pendapat, ada yang mengatakan 90 km, ada yang mengatakan 96 km. Jadi cara yang paling mudahnya kita ambil lah jalan tengah, iaitu 90 km ataupun 60 batu. Maka tolong pastikan jarak antara wali dengan pasangan ni bukan pasangan lelaki, pasangan wanita yang walinya itu berhak ke atasnya mesti paling-paling minima lebih daripada dua marhalah. Jadi kita sama-sama lah ambil perhatian supaya apa yang kita lakukan pada hari ini, pertamanya pernikahan kita itu dikira sah, dan yang kedua kita tidak terlibat dengan perkahwinan sindiket yang akhirnya kalau setakat ia melanggar undang-undang, boleh lagi kita selesaikan di dunia, mungkin boleh kita bayar denda dan sebagainya. Tetapi kalau melibatkan implikasi hukum yang melibatkan pernikahan kita tidak sah dan batal, maka kita tangguhlah ke akhir hayat kita, selagi mana pernikahan kita itu tidak dibubarkan, selagi mana pernikahan kita itu tidak dilaksanakan atau dilakukan semula mengikut hukum syarak, maka berterusanlah kita berada dalam maksiat. Jadi tuan-tuan dan puan, Islam ini bukannya agama yang menyusahkan. Maknanya, kalaulah kata kita berkonflik tadi, ada yang mengambil jalan singkat untuk melarikan diri dan memilih jalan hidup masing-masing. Sebenarnya, kalau kita merujuk kepada undang-undang ataupun pihak berkuasa, banyak hak-hak yang dijaga. Hak anak sebagai seorang anak yang ingin memilih pasangannya, dan hak wali untuk mengahwinkan anaknya mengikut pilihannya. Wali boleh menikahkan anak perempuannya yang dia ada hak sebagai wali berdasarkan pilihan dia, sekiranya pasangan yang dipilih itu pertamanya sekufu, dan yang keduanya tidak ada cacat celanya ataupun mengancam dari segi hak-hak beragama, dan yang ketiganya seorang yang mampu untuk menjaga anaknya. Maknanya sekiranya dia yakin ketiga-tiga perkara ini ada, walaupun tidak dipersetujui oleh anaknya, perkahwinan itu tetap sah. Cuma dalam negara kita ada undang-undang yang mengawal. Maknanya imam sebelum nak akad nikah mesti tanya pengantin dulu sama ada pernikahan ini dipersetujui oleh pengantin ataupun tidak. Kenapa? Kita nak mengelakkan daripada berlakunya penindasan. Dan yang keduanya, walaupun bapa kadang-kadang pada pandangannya calon suami kepada anaknya seorang yang baik, tetapi beliau mungkin tidak mendapat maklumat yang penuh, dan akhirnya dia tertipu dalam tindakannya sendiri. Jadi di situlah perlu kepada imbangan kepada undang-undang ini supaya kedua-dua pihak, bukan dua pihak saja, ketiga-tiga pihak ni mendapat keadilan, mendapat haknya di sisi undang-undang dan juga di sisi hukum. Akhir sekali, marilah sama-sama kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjauhi segala bahaya, menjauhi segala perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan, supaya Allah lencungkan segala perlakuan itu dan kita tidak melakukan perkara-perkara dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama-sama juga kita doakan supaya kita semua ini diberikan pengakhiran yang baik dan kita diberikan kesudahan yang baik sebagaimana selalu kita minta dalam doa kita, iaitu Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jadi sama-samalah insya-Allah pada peminat drama yang berkenaan ni, insya-Allah boleh tonton, tak ada masalah. Cuma apa yang tidak kena ataupun yang bertentangan dengan hukum syarak itu, sama-samalah kita perbetulkan supaya kita tidak terpengaruh dengan drama-drama. Yang baik kita ambil sebagai pengajaran, drama yang baik-baik kita ambil sebagai pengajaran, yang mana kurang tepat kita sama-sama perbetulkan, yang buruk kita buang jauh-jauh. Mudah-mudahan apa saja tindakan kita nak buat, kita menonton TV, kita bercakap, kita mendengar dan sebagainya, semua kita dalam keadaan kita terpelihara daripada melakukan dosa. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.